kesembuhan yang tidak sakit selepasnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Moga Allah anugerahkan penawarnya kepada mereka, diberi kesabaran dan dimudahkan segala urusan. Untuk Muhammad Zari Ihlan bin Abu Nadir, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin Ismail, Faridah Rahman, Siti Hadijah binti Muhammad, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Salwa binti Abdul Wahab, Juminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Sariyati binti Sanib, Muzaila Mustafa, Doaini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Umar, Faizal Iqmal Azami, Sharifah Siti Nur binti Said Mazin, pejuang-pejuang Trisemiah Jasmine binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zakiah Zohro, Sarina Sufiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Sadli binti Mukti, Fauziah binti Sudin, Ainur Yusnita binti Muhammad Faik, Maziah binti Adnan, Cik Muji, Cik Noh, Haja Sulimah Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Safi'i, Mazura binti Maktar, Surya binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Mariah Ainul binti Johari, Haji Ishaq, Haji Saman Osman, Halijah binti Sulaiman, Nur Farhana Yaakob, Hashim bin Zakaria, Haji Sirang bin Tobari, Haji Masita Arsyad, Haji Abdul Wahid Ramin, Salmah binti Haji Abdul Qadir, Raihan bin Ibrahim, Masliza binti Sa'ad, Indun binti Ma'aruf, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Haji Maitah binti Zid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasha Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Muhammad Basir, Muhammad Mukim Munsif, Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris. Dan juga kita doakan kepada pagi ini kepada bayi Nur Waina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, baru 3 bulan, demam panas dan sawan, ada di hospital, jadi kita doakan. Dan juga kepada ahli keluarga kita, kepada jemaah yang hadir, mungkin juga diuji dengan pelbagai penyakit, dengan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala untuk kita, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan rasa sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu, kita memuji Allah, wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan dari Allah, wa nastaghfiruh, dan kita memohon keampunan dari Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, daripada keburukan-keburukan amalan-amalan kita sendiri. May yahdihillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia pasti akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, barang siapa pula yang Allah sesatkan dia, maka dia tidak akan mendapati sesiapa pun yang boleh menjadi penolongnya dan penunjuk jalan baginya. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam ala habibina, ke atas kekasih kita, wa syafi'ina, ke atas orang yang akan memberikan syafaat kepada kita, Muhammad ibn Abdillah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Tahal Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin. Beliau adalah Al-Amin dan diutuskan sebagai rahmat buat sekalian alam. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Dan begitu juga selawat dan salam ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya yang bersih dan orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Selamat menjalani ibadah di hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal baqiyah wal madiyah. Sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa, kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang mendatang.
Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, aktsaru min an yu'tiqallahu 'abdan minan nar, tidak ada satu hari pun yang jumlah hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka yang lebih ramai min yaumin Arafah, berbanding pada hari Arafah. Mudah-mudahan nama kita tersenarai pada hari ini, dibebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita masuk dalam senarai. Mudah-mudahan diisytiharkan kepada para malaikat. Malaikat mencatatkan nama kita dimasukkan. Semua yang berada di Gema Nur Iman ni namanya ada. Ada dalam senarai orang-orang yang diberikan pembebasan daripada api neraka. Dan diselamatkan oleh Allah masuk dalam syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk kita memperbanyakkan doa. Khairud du'ai du'a'u yaumi arafata. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka hari ini kita doalah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan petunjuk dan hidayah, kekuatan iman kepada kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan banyak kebaikan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sama-sama membacakan surah, kita akan sama-sama membacakan surah Yasin. Hari ini lebih kurang 230 orang bersama dengan kita. Barakallahu fikum. Saya dapat berita juga, ayah kepada kenalan saya, sahabat saya, kawan saya, nama dia almarhum Supa'at bin Minhad. Beliau almarhum pagi tadi, menjelang hari Arafah, di subuh hari, pada jam lebih kurang hampir pukul 5 pagi tadi, beliau telah kembali ke rahmatullah. Sekarang difahamkan berada di hospital. Jadi kita niatkan juga untuk almarhum, nama almarhum Minhad, Supa'at bin Minhad. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atas beliau, ditinggikan darjatnya di dalam syurga, dan mudah-mudahan Allah terima semua amalan beliau. Dan almarhum meninggal pada hari yang baik, di waktu yang baik, dengan keadaan yang baik. Semoga dia diberikan ganjaran syurga oleh Allah. Dan kita sama-sama bacakan Yasin dan juga Al-Fatihah yang kita bacakan tadi itu. Kita niatkan mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atas roh almarhum insya-Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kepada semua, barakallahu fikum. Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Kita syukur pagi ini Allah berikan taufik buat kita untuk membacakan surah Yasin, mengisi hari Arafah kita ini dengan amal yang soleh. Semoga di sepanjang hari ini kita dapat memperbanyakkan doa. Hari ini doa, pagi nanti sekejap lagi doa, tengah hari nanti doa, lepas zuhur nanti doa, lepas asar nanti doa, sampailah waktunya maghrib menjelang hari raya Idul Adha. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم إن الله غفور رحيم استغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan dan kesilapan kami zahir dan batin. Ya Allah, bersempena dengan hari Arafah hari ini, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepadamu segala perkara yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada setiap apa yang dimohon perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami merayu masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dibebaskan daripada api neraka pada hari Arafah yang mulia ini. Berikanlah taufik dan hidayah untuk kami. Berikanlah taufik dan hidayah untuk kami ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah ya Allah sehingga kami mampu untuk menjalankan tanggungjawab dan melaksanakan amal soleh yang menjadi asbab kami diselamatkan daripada api neraka.
La haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan kebantuan dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau saja yang mengetahui kelemahan kami zahir dan batin. Ya Allah, hanya Engkau saja yang menguasai kami. Tambahkanlah kami ya Allah dengan ilmu. Tambahkan kami ya Allah dengan iman. Tambahkan kami ya Allah dengan amal. Kami perlu kepada ilmu, kami perlu kepada iman dan kami perlukan kepada amal. Hidupkan kami ya Allah dengan agama Islam. Matikan kami ya Allah dengan kalimah syahadah. Wahai Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna. Kurniakan kami mohon meminta ilmu, segala apa sahaja ilmu yang bermanfaat. Kami mohon juga agar kami diberikan rezeki yang halal dan berkah. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram dan syubhah. Anugerahkan kami ya Allah supaya anak-anak kami, cucu kami, cicit kami menjadi yang soleh dan solehah. Kami mohon rumah tangga yang bahagia, kami mohon usia yang berkah. Kami mohon doa-doa kami dalam urusan dunia dan urusan akhirat dimustajabkan. Kami mohon kesihatan kami ini dapat kami manfaatkan. Kami mohon agar segala hutang-hutang kami ya Allah dapat kami langsaikan. Dan kami mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hanya Engkau saja yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami ya Allah. Hidupkan hati kami dengan mencintai akhirat. Hidupkan hati kami ya Allah dengan mencintai bahagian-bahagian kami di akhirat. Hidupkan hati kami ya Allah mencintai bahagian-bahagian yang penting anugerah besar darimu di akhirat. Sembuhkanlah ya Allah segala penyakit zahir dan batin yang ada pada diri kami. Sembuhkanlah ya Allah segala penyakit zahir dan batin yang ada pada diri kami. Terutama penyakit-penyakit batin, sifat-sifat mazmumah yang masih bersarang di dalam hati kami. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami mengakui ketuhananmu dan keagunganmu. Kami mengakui kesempurnaanmu. Kami mengakui bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang tiada permulaan akan kewujudanmu. Engkaulah Tuhan yang tiada pengakhiran akan kewujudanmu. Ya Allah, Maha Suci Engkau daripada sifat-sifat yang menyerupai makhlukmu. Engkau wujud tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Engkaulah yang Maha Esa, Ya Allah, yang tidak menyerupai dengan apa-apa ciri makhlukmu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami menjadikan akhirat adalah cita-cita kami. Dan jadikanlah kami orang yang bersungguh-sungguh untuk membuat persediaan selepas mati. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman. Selamatkanlah iman kami agar kami sentiasa berjalan menghabiskan baki umur kami ini dengan iman. Kumpulkanlah kami ya Allah di akhirat nanti di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, suatu saat nanti kami akan melangkah meninggalkan dunia ini. Meninggalkan grup Gema Nur Iman yang kami bersiaran langsung setiap pagi seperti ini. Kami akan masuk ke dalam kubur. Kami akan berada di sana seorang diri ya Allah. Ketika kami melangkah ke sana, jadikanlah kubur kami nanti taman di antara taman-taman syurga. Bentengkanlah kami ya Allah dengan pemeliharaan-Mu agar kami terhindar daripada azab kubur. Dan jadikanlah ya Allah kubur kami nanti ditemani oleh amal-amal soleh kami yang ikhlas semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami dalam perjalanan kami menuju mahsyar. Setelah melihat jemaah haji yang berhimpun di Arafah, bergerak ke Muzdalifah dan seterusnya ke Mina, kami membayangkan keadaan kami di mahsyar nanti bergerak dari satu tempat menuju ke sana. Naungkanlah kami ya Allah di bawah naungan arash di mana Engkau janjikan 7 golongan yang akan mendapat naungan-Mu ketika mana tidak ada naungan melainkan naungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami pada ketika itu. Ringankanlah beban kami.
Berikanlah peluang kepada kami untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan keampunan-Mu, pandanglah kami dengan pandangan kemaafan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup ini sebenarnya hanya sementara. Kami benar-benar yakin ya Allah bahawa hidup ini benar-benar sementara. Dunia ini benar-benar sementara. Berikanlah peluang sementara baki umur yang Engkau berikan kepada kami ini agar kami sempat untuk memperbaiki amal kami. Ya Allah, berikan peluang kepada kami dapat meminum dari air kolam Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permudahkan kami meniti dan melintas titian sirat dan masukkanlah kami ya Allah syurga bersama dengan orang-orang dan kekasih-kekasih-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan puasa kami, amalan sedekah kami, amalan bacaan Quran kami, dan kurniakanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kami kepada-Mu ya Allah. Dalam urusan qada salat kami, dalam urusan fidyah kami, dalam urusan segala tanggungjawab kami ya Allah. Kami mohon merayu kepada-Mu ya Allah. Pilihlah kami pada hari ini termasuk di kalangan orang-orang yang diisytiharkan bebas daripada api neraka. Kepada-Mu jua ya Allah kami mengharap agar doa kami diperkenan dan diterima. Ya Allah, ampunkan juga dosa anak-anak kami, pasangan kami, ibu dan ayah kami, ipar duai kami, adik-beradik kami ya Allah. Adik-beradik kami ya Allah. Kawan-kawan kami ya Allah. Kawan-kawan kami ya Allah. Kawan-kawan kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya Allah, di hari yang penuh dengan fitnah yang bermaharajalela di atas muka bumi pada saat ini, kami mohon agar Engkau peliharalah aib-aib kami ya Allah. Pelihara ya Allah. Manusia berlomba-lomba untuk mengaibkan sesama mereka ya Allah. Engkau sahaja yang mengetahui betapa banyaknya aib yang terpalit pada diri kami. Kalau bukan kerana Engkau tutupkan satu demi satu aib kami, nescaya mungkin sahaja anak kami sendiri sudah tidak percaya kepada kami. Mungkin saja kawan-kawan kami tidak percaya kepada kami. Mungkin saja pasangan hidup kami akan terus pergi meninggalkan kami. Tapi sampai hari ini Engkau menutup kesalahan kami, aib kami, maruah kami. Kami mohon ya Allah, tutuplah aib kami di dunia, tutuplah aib kami di akhirat, dan padamkanlah segala kesalahan dan keaiban kami. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, di kalangan kami pada pagi ini yang berdoa, ada di kalangan kami adalah orang lelaki. Jadikanlah kami orang lelaki yang bertanggungjawab, yang menjadi suami yang baik kepada isterinya, menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya, menjadi menantu yang baik kepada mertuanya, menjadi anak yang soleh buat ayah dan ibunya, menjadi adik-beradik yang baik kepada adik-beradiknya, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya. Dari kalangan kami ada orang perempuan ya Allah. Jadikanlah kami ini ibu yang baik kepada anak-anak kami, anak yang baik kepada ibu kami, menantu yang baik kepada mertua kami, menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang di sekitar kami. Jadikanlah kami orang wanita-wanita yang solehah, yang menjaga maruah diri, yang menjaga amal dan peribadi, yang menjaga sikap dan juga pembawaan diri, dan menjaga kehormatan diri. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar keturunan kami biarlah keturunan yang baik ya Allah. Janganlah di dalam keturunan kami ada yang terlibat dengan perkara-perkara yang Engkau benci ya Allah. Jangan ada dalam keturunan kami yang lahir melalui jalan zina. Jangan ada dalam keturunan kami ya Allah yang dilahirkan melalui perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau redai. Ya Allah, berkatilah rezeki kami. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal. Sekiranya ada di dalam rezeki kami perkara-perkara yang haram, tunjukkan kepada kami, beritahukan kepada kami, sampaikan ilmu itu kepada kami, agar kami dapat menyelesaikannya sebelum nyawa kami berpisah dari jasad kami. Kami ingin selesaikannya secepat mungkin ya Allah. Kami ingin selesaikan sebaik mungkin ya Allah. Kami ingin bertemu denganmu di akhirat dalam keadaan yang paling bersih.
sedaya dan semampu kami. Mudah-mudahan itulah daya juang mujahadah yang telah kami laksanakan bagi membuktikan diri kami kepadamu ya Allah, betapa kami benar-benar tunduk, benar-benar patuh dan taat kepadamu ya Allah. Semampu kami, sedaya kami. Kami ingin masuk dalam syurga. Kami tidak mahu dicampak masuk dalam api neraka. Bebaskan kami ya Allah dari api neraka, bebaskan kami ya Allah dari api neraka. Bebaskan kami ya Allah dari api neraka. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. ومنكم تقبل يا رب. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita khususnya di hari Arafah yang penuh dengan keberkatan ini. Kita berhasrat untuk melaksanakan tuntutan untuk menjalankan perintah dan meyakini janji Allah. Semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersungguh-sungguh berdoa pada hari Arafah. Rasulullah bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa hari Arafah. Dan semoga doa-doa tuan-tuan dan puan-puan semuanya dimakbulkan oleh Allah dengan berkat waktu duha, berkah hari Arafah, dengan berkah para hujjaj yang sekarang sudah pun di Muzdalifah menuju ke Mina sedikit masa lagi. Dan mudah-mudahan dengan berkah bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kedekut untuk menyebut alhamdulillah. Jangan rasa bosan untuk memuji Allah dengan sebutan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebut dalam hati kita betapa kita redha semua perkara, semua perkara, semua perkara, semua perkara tentang anak, tentang suami, tentang isteri, tentang rezeki, tentang kerja, tentang susah, tentang senang, tentang sakit, tentang sehat, apa semua sekali yang ada dalam hidup kita. Jangan melihat makhluk yang datang itu yang berbentuk sakit. Jangan melihat makhluk yang datang kepada kita dalam bentuk susah. Jangan lihat sangat dulu makhluk yang datang kepada kita dalam bentuk miskin. Jangan lihat dulu makhluk yang datang kepada kita dalam bentuk kaya. Jangan lihat yang itu dulu, tapi lihat sebenarnya siapa yang berikan pasangan hidup kita itu dia untuk kita. Siapa yang memberikan anak-anak yang seperti itu kepada kita? Siapa sebenarnya yang memberikan banyak sikit makan minum itu kepada kita? Siapa yang menempatkan dan menentukan kita tu duduk di sini, jumpanya orang di sini, bermak bapakkan si dia dan si ini? Semuanya itu kita lihat siapa sebenarnya yang memberikan kepada kita, dan kita redha atas melihat kepada dari siapa semua ini dianugerahkan, dikurniakan, diberikan kepada kita. Itu lebih menenangkan hati kita dan menjadikan kita insya-Allah memujuk hati kita, mendidik hati kita, mengajar hati kita betapa pentingnya, besarnya makna apabila kita redha dan syukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya nikmatnya tidak dapat ditulis dengan perkataan semata-mata. Nikmatnya tak dapat nak diungkap dengan tulisan-tulisan semata-mata. Sebab itu Rasulullah ketika menceritakan tentang iman, baginda Nabi menyebutkan kalimah halawatal iman, kemanisan iman. Kemanisan iman. Kerana iman itu ada manisnya yang hanya dapat dirasai oleh orang yang
merasainya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemanisan iman. Amin Allahumma amin. Pada pagi ini sempena dengan hari yang penuh dengan barakah, hari yang penuh dengan kebaikan ini, kita akan lihat sedikit sambungan daripada uh, perbincangan kita pada hari semalam tentang Arafat, iaitu pada muka surat 31 Al-Quranul Karim yang sama-sama kita bacakan, iaitu penting untuk kita pada hari ini memperbanyakkan doa untuk urusan dunia dan akhirat. Kerana dalam potongan ayat di muka surat 31 surah Al-Baqarah bermula ayat 197 sampai ke bawah muka surat, ada satu kesimpulan yang penting di akhir muka surat itu. Baik, kita lihat sedikit pada ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidaklah menjadi dosa, kesalahan ke atas kamu untuk kamu merebut kurniaan-kurniaan dari Tuhan kamu. Dengan catatan boleh saja melaksanakan perniagaan dan sebagainya ketika musim haji itu. فَإِذَا أَثَوْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, apabila kamu sudah pun bergerak dari Arafah, فَاذْكُرُوا, maka banyakkanlah kamu berzikir menyebut nama Allah. Ni orang tengah bergerak, dah bergerak ni daripada wukuf Arafah, Muzdalifah nak menuju ke Mina. Saat ini adalah saat kita memperbanyakkan zikrullah. Zikrullah, doa, zikir, doa, zikir. Zikir termasuk baca Quran, boleh. Doa, zikir. Indal masy'aril haram, di masy'aril haram, yakni di Muzdalifah. Wadhkuruhu, maka sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Alhamdulillah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Syaitan tak suka kita sebut nama Allah. Syaitan benci kita sebut nama Allah. Syaitan suka kita banyak cerita tentang makhluk. Dia suka. Makhluk yang mulia di sisi Allah, para malaikat, semuanya menyebut nama Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Mereka tu terus-terusan bertasbih. Wadhkuruhu, maka sebutlah nama Allah. Kama hadakum, sebagaimana Allah berterusan berikan hidayah kepada kamu. Kita ni berterusan dapat hidayah Allah, alhamdulillah. Tapi kita tak mampu berterusan untuk berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah. Padahal hidayah berterusan kat kita. Alhamdulillah, dari malam tadi, dari pagi ini sampai ke malam tadi, kalau patah balik ke belakang, kita tidak kufur kepada Allah. Alhamdulillah, daripada malam tadi sebelum kita tidur sampai sebelumnya, kita tak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Alhamdulillah, semalam sampai yang kemarinnya, satu hari penuh, kita tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Hidayah berterusan untuk kita. Maka berterusanlah kamu menyebut nama Allah. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan berterusan banyakkanlah kamu berzikir menyebut namanya sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada kamu. Ingat, wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Sedangkan kamu pada ketika itu sebelumnya termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Ini ketika turun ayat ini mengenangkan tentang para sahabat Nabi, sebahagian mereka dulu berada dalam kita sebut sebagai zaman jahiliyah. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang banyakkanlah sebut nama Allah. Kerana dengan sebab mereka mendapat hidayah itu, segala perbuatan mereka semuanya ada catatan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah dah berada di Masy'aril Haram, thumma afidu min haitsu afadun nas. Dan kemudian bergeraklah kamu. Berjalanlah kamu, bertolaklah daripada Arafah itu, min haitsu afadun nas, dari tempat di mana manusia pun bergerak dan bertolak. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kamu kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Jadi tadi diceritakan yang pertama, jangan terlepas, namanya zikrullah. Saya bulatkan dekat sini. Fadhkurullah, satu. Masuk bawahnya, wadhkuruhu, maka berzikirlah kepada Allah.
Maka dekat sini pula wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Dalam pengisian doa kita di sepanjang hari ini, banyakkan doa meminta ampun kepada Allah. Banyak dosa kita kepada Allah. Kalau kita lihat satu persatu perincian, setiap saat mungkin sahaja ada dosa. Kita fikir dosa tu mesti mengumpat. Ia mengumpat memang berdosa. Kita fikir bahawa berdosa itu mesti yang namanya mencuri. Betul, mencuri itu adalah dosa. Kita fikir berdosa itu apabila kita mengambil hak orang lain. Ya, memang betul, mengambil hak orang lain itu berdosa. Tapi ketika mana kita leka, ketika mana kita lalai, ketika mana kita membuang masa, bagi orang-orang soleh, kalau ada satu saat, satu waktu, satu detik yang berlalu tanpa dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pada detik yang sama, gunakan tenaga dari Allah, gunakan nyawa dari Allah, gunakan nafas dari Allah. Yang dia guna nikmat Allah pada satu-satu detik banyak, yang dia nak sebut sependek nama Allah dalam detik yang sama, tertinggal, terlepas, terlalai dan terlupa, maka dilihat sebagai orang yang kira-kira tidak mengenang nikmat. Kalau kepada makhluk kita sebut orang yang tidak mengenang jasa. Kalau kepada Allah kita sebut orang yang tidak mengenang nikmat. Jadi diingatkan, wastaghfirullah. Banyakkan mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dia maha pengampun, lagi maha mengasihani. Kemudian, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, dan apabila kamu telah menyelesaikan manasik. Kita biasa dengar perkataan manasik haji, manasik haji. Manasik daripada perkataan nusuk. Boleh juga. Nusuk kita lebih kerap baca. Ketika kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki. Nusuk maknanya ibadah-ibadah. Manasik pun ibadah. Apabila kamu telah qada maknanya menyelesaikan ibadah kamu, fadhkurullah, disebut sekali lagi, maka banyaklah mengingati Allah, berzikirlah kepada Allah. Berapa kali disebut zikir? 3 kali dalam konteks ayat ni, 3 kali disebut. Zikirlah di Muzdalifah, zikirlah di Arafah. Kita sekarang berada di hari Arafah, sekalipun kita bukan berada di Muzdalifah, sekalipun kita bukan berada di padang Arafah, sekalipun kita tidak berada di lapangan Mina, tapi bawalah hati kita ke sana. Bawalah hati kita ke sana. Bawalah hati kita ke Arafah. Bawalah hati kita bergerak berjalan untuk menuju ke Mina. Bawalah hati kita berada juga yang namanya di Muzdalifah. Memang jasad tangan kita tidak mengutip batu, tapi biarlah hati kita itu bersama dengan jutaan umat Islam yang sedang mengutip batu. Memang pagi esok, pagi menyusul ni kita tidak pergi melontar di jamrah, tetapi sekurang-kurangnya kita lontar segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ni. Kalau orang di sana dia akan melontar secara umum 70 biji batu, hari raya 7 biji, 11 Zulhijjah 21 biji, 3 jamarat, 12 Zulhijjah 3 jamarat 21 biji, 13 Zulhijjah 3 jamarat 21 biji, keseluruhan 71 biji anak-anak batu yang dicampak, dilontar dalam amalan tersebut. Maka kita hayatilah, bawalah hati kita. Pada saat 10 hari pertama Zulhijjah ni, kita nak lontar dan buang 70 perangai yang tak elok yang ada pada diri kita. Nak buang tamak tu, nak buang cemburu tu. Cemburu buta tu dah sampai umur dah berapa, tak selesai-selesai lagi. Sangka buruk dengan adik-beradik tu dah lama sangat dalam hati tu. Dah lama sangat. Tinggal nak buang ni. Bukan melontar dengan jasad saja, tapi nak melontar dengan hati dan jiwa tu, buang. Sangka buruk, sakit hati dengan mertua yang tak habis-habis tu, dia buat kat kita satu kali, kita berpanjangan dendam sakit hati tu bertahun-tahun. Baloi yang mana? Mungkin dia buat satu kali, dia dah diampunkan oleh Allah. Kita yang menyimpan 2-3 tahun,
belum tentu dapat keampunan dari Allah. Sampai hari Arafah ditawarkan keampunan dan pembebasan daripada api neraka pun, kita masih memilih untuk simpan dosa itu, untuk peram dia supaya dosa itu dilanjut-lanjutkan ke tahun-tahun. Buang, lontar, buangkan. Sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, tamak, rasa tak puas, rasa ingin semua sekali orang mesti begini, begitu, rasa kufur pada nikmat. Semua sifat-sifat tu kita nak lontar, 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 lontar. Fadhkuruhu, fadhkurullah. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum, seperti kamu menyebut nama-nama bapa kamu, atau dengan sebutan yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Au asyadda dzikra, dengan sebutan yang lebih baik lagi. Lebih baik maknanya lebih banyak, lebih kerap, lebih berbangga, lebih bersyukur. Orang Arab dulu kalau sebut nama bapak bangga. Bapak kamu siapa? Bapak saya. Weh, saya keturunan ni. Dialah dulu gini gini gini. Saya ni gini gini gini. Dialah dulu yang banyak bantu saya. Ni perniagaan ni hasil daripada dia gini 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 gini. Awak banyak sangat sebut tentang bapak awak. Sebut dengan sebutan nama Allah lebih banyak. Kita ni dalam banyak-banyak perkara, dalam perkara hal dunia kita, kita sayang mak bapak kita. Mak bapak kita adalah penting bagi kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita melalui ayat ini, menyebut nama Allah tu lebih banyak daripada menyebut nama bapak-bapak dan mak-mak kita. Ingatan itu. Ingat mak bapak, mengingat Allah mesti lebih banyak daripada itu. Bersyukur kepada mak bapak, bersyukur kepada Allah itu mesti lebih banyak daripada itu. Sebut dan berbangga dengan peranan mak bapak kita, tapi mesti bersyukur dengan apa yang Allah kurnia kepada kita dengan lebih banyak daripada itu, lebih baik daripada itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Ini yang saya sebutkan ni, di hujungnya ada doa. Diingatkan kepada kita, faminan nas, maka ada dari kalangan manusia. Ada dari kalangan manusia, man, iaitu orang yang yaqulu, yang berkata, yakni yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, kurniakanlah kami nikmat-nikmat, kepemberian-pemberian di dunia. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan, ya Allah, murahkanlah rezeki, ya Allah, bahagiakanlah rumah tangga. Semua dia minta dunia. Ya Allah, supaya saya dapat kerja, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat projek ni, ya Allah, mudah-mudahan saya, anak-anak saya dapat sekolah baru, ya Allah, mudah-mudahan saya, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya sihat, ya Allah, mudah-mudahan kami ni aman daripada gangguan, ya Allah, mudah-mudahan urusan tanah. Maka dia mintalah segala apa, dengan catatan Rabbana atina fid dunya, ya Allah, kurniakan kami, kepada kami di dunia kebaikan. Orang yang berdoa hanya minta dunia saja, terutama pada saat begini, maka rugilah, sayanglah mereka. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tiadalah baginya di akhirat nanti apa-apa bahagian dan kurniaan. Tak ada kebaikan sikit pun. Tak ada bahagian. Khalaq maknanya bahagian. Fil akhirah ke akhirat. Sebab dia minta semua dunia, diberi peluang. Ni dah selesai menunaikan fardu haji, okeylah. Kemudian dah berzikir menyebut nama Allah, bagus. Maknanya dah selesaikan ibadah, dah zikir ke Allah. Tapi bila petang doa tu banyak sangat minta dunia saja. Yang ini satu kesilapan. Yang kita nak ialah sebagaimana pada ayat 201. Ayat 201 merujuk kepada 3 bahagian kalau dapat dibahagikan. Dalam 3 bahagian ni, bahagian yang pertama memang kita minta di dunia ini hasanah, kebaikan. Jadi jangan minta dunia saja, minta projek saja, minta pindah saja, minta senang saja, tapi tak minta kebaikan daripada kesenangan itu. Ada kalimah hasanah dekat doa ni. Rabbana wa minhum, ada di antara mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta hasanah.
Ya Allah, sekiranya projek ini yang aku usahakan ini ada hasanahnya dalam urusan dunia aku dan urusan akhirat aku, ada kebaikannya, maka kurniakanlah kepadaku ya Allah. Sebab belum tentu kalau Allah berikan dunia kepada kita, dia akan jadi hasanah untuk kita, belum tentu. Mungkin sehat menjadikan kita lalai, mungkin cantik menjadikan kita angkuh, mungkin pulih menjadikan kita leka, mungkin saja senang menjadikan kita terlarut ataupun kita sebut leka, lalai, alpa, lupa dan sebagainya lah. Kita tak tahu. Jadi minta hasanah supaya kalau kita dikurniakan apa-apa duniawi, di dalamnya ada hasanah. Tapi dalam kita minta perkara duniawi, janganlah lupa bahawa ada perkara yang lebih penting untuk kita minta. Iaitu yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta juga dalam bab akhirat pecah kepada dua perkara. Yang pertama, kita nak hasanah dekat akhirat. Hasanah kat akhirat kan banyak. Minum daripada telaga Nabi, hasanah. Pahala kita diberatkan berbanding dosa kita, hasanah. Dosa kita dipadam, diampun dan tidak ditayangkan masuk syurga tanpa hisab, hasanah. Kita dapat melepasi titian sirat dalam keadaan lancar, hasanah. Ketika itu kita diperkenankan oleh Nabi untuk Nabi berikan syafaat kepada kita, hasanah dekat akhirat. Ketika kita mendapat naungan arash, tiba-tiba kita masuk di dalam satu kumpulan daripada 7 kumpulan yang Nabi sebut akan diberikan naungan arash. Maka ketika itu hasanah. Ketika kita dibawa, dikumpul, kita tengok bersama dengan orang-orang yang dulu lebih soleh daripada kita, lebih alim dari kita, lebih warak daripada kita, lebih baik daripada kita. Tapi kenapa kita dikumpulkan bersama mereka? Hasanah. Hasanah. Ketika kita tengok semua orang yang pernah kita buat salah kepada mereka, rupanya ketika di akhirat, kita baru tahu yang kita meninggal dunia, mereka semua dapat memaafkan kita dan redha dengan kesilapan yang pernah kita buat pada dia. Hasanah. Rupanya kita tengok dekat sana, banyak hutang-hutang kita yang kita masih hutang. Hutang fidyah, hutang apa? Ada anak kita yang soleh-solehah, dia selesaikan masa kita mati. Hasanah. Semua itu bentuk hasanah. Wa fil akhirati hasanah, itulah yang kita nak perolehi, nak dapatkan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mampu buat semua sekali. Sebab tu saya ulang tadi, la haula wala quwwata illa billah. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Namun kita akan dipertanggungjawabkan sejauh mana sebesarnya bebanan dan tanggungjawab yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita. Yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita. Jadi kita nak dorong hati kita, minta hasanah daripada Allah di akhirat. Kalau kita boleh detail satu persatu perjalanan, ya Allah, mudahkanlah aku ketika jasadku diletakkan di liang lahat, ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah orang-orang yang soleh yang memasukkan jenazah aku ke dalam liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, pilihkanlah orang yang akan membacakan surah Al-Fatihah di bahagian kepalaku, ya Allah. Pilihkanlah orang yang membacakan penutup surah Al-Baqarah di bahagian kakiku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mempunyai tangan yang soleh, yang tangannya banyak memetik tasbih, yang tangannya banyak memegang mushaf. Mereka yang akan menuangkan, meletakkan tanah, gugur sebekuk, segenggam demi segenggam masuk ke dalam liang lahatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihkanlah orang-orang yang soleh yang akan memberikan tazkirah dan talqin ketika kematian kami nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang-orang yang sudi, orang soleh mengingati kami untuk mendoakan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dan tenteramkanlah jiwa dan keadaan kami ketika mana ahli keluarga kami yang terakhir meninggalkan kami di alam barzah nanti, ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami ketika kami didatangi oleh dua makhlukmu yang namanya Munkar dan Nakir nanti, ya Allah. Ya Allah, jadi kita minta satu persatu tu, mudah-mudahan Allah beri hasanah untuk kita di akhirat. Tumpuan kita tu, wa fil akhirati hasanah. Minta hasanah. Masa hari inilah kita minta satu persatu, kenangkan semula. Bayangkan kita dah masuk kat kubur, orang angkat jenazah kita.
Lepas tu kita duduk dalam tu. Lepas tu kita ditanam. Semua ahli keluarga tinggalkan kita. Kemudian kita seorang. Malaikat datang. Ya Allah, berlembutlah dengan kami ketika kami keseorangan di alam tersebut, ya Allah. Berlembutlah dengan kami, ya Allah. Dan kita mohon supaya terus disediakan bagi kita yang namanya taman di antara taman-taman syurga. Ya Allah, pertemukanlah roh kami dengan roh orang-orang yang baik di alam sana. Ditempatkan. Kita doa, minta. Kemudian bangkitkanlah kami, ya Allah, pada hari kiamat nanti bersama orang. Naungin kami, kurang ringankanlah beban kami. Sebab kita besok bangkit hari kiamat, kita akan kebingungan dan sebagainya. Bila semua banyak kita sebut satu persatu tu, minta kepada Allah, mudah-mudahan yang hujung bagi segmen yang kedua dalam permintaan akhirat, waqina azabannar. Pelihara kami semua, ya Allah, daripada azab api neraka. Pelihara kami. Kerana hanya yang terlepas dari api neraka dikira berjaya. Lain semua tak ada cerita berjaya. Yang kat dunia ni, apa saja bentuk kejayaan itu semua hanya sementara dan alat sahaja. Penentunya waqina azabannar ataupun tidak. Kerana dalam Quran Allah firmankan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang disingkirkan, dinyahkan, dijauhkan daripada zuhziha, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, masukkan di dalam syurga, faqad faz, maka yang itu confirm berjaya. Jadi kita ni kejayaan yang kita capai, anak-anak kita capai, siapa pun capai di dunia, itu bukan kejayaan yang mutlak. Itu hanya salah satu daripada pancaroba laluan yang kita tempuh untuk menentukan, untuk mengetahui apakah benar-benar kita dapat kejayaan di akhirat. Orang yang berdoa begini, kata Sayyidina Anas bin Malik, kana aktsaru du'a'in Nabi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, inilah doa dia. Kalau kita tak tahu lah, tak pandai lah Ustaz nak doa detail macam panjang-panjang tadi, ambil doa ni. Ini doa ni yang pertama ada dalam Quran. Yang kedua, Allah contohkan orang yang baik ketika selesai kemuncak haji, paling banyak dia doa, ini doa dia. Dan orang yang paling banyak baca doa ini, kata Anas bin Malik, Rasulullah paling banyak baca doa ini. Dia bukan mesti kerana kita pandai, kerana kita bukan. Kerana kita memang faham. Tak mampu nak sebut satu persatu, tak reti lah Ustaz, tak hafal lah. Kami ni bukan ingat semua. Doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam hati, dalam fikiran membayangkan apa-apa yang kita nak minta secara umum. Mungkin kita tak pandai nak sebut satu persatu. Tak mengapa. Bukan mesti kerana kita sebut dengan lisan baru Allah mengetahui. Tanpa kita sebut Allah mengetahui. Terdetik dalam hati pun Allah mengetahui. Cuma kita nak tahu apa hasrat hati kita ketika membaca doa ini untuk meminta kepada Allah. Kalau kita minta pada hari ini, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ayat yang disebut pada ayat 202. Ulaika, mereka ini, yang doa dengan doa ini, adalah bagi mereka, mereka akan dapat nasibun, mereka akan dapat bahagian mimma kasabu, daripada apa yang mereka sendiri usahakan. Mereka dah buat, mereka doa. Mereka dah buat, mereka doa. Mereka dah buat, mereka doa. Berterusan gitu minta dan mereka akan dapat bahagian mereka. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha pantas laju akan perhitungannya. Mudah-mudahan pada hari ini kita banyakkan doa, selamat berpuasa kepada semua, selamat menjalani ibadah, menyempurnakannya. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Saya doakan semua diterima amalannya oleh Allah dan mohon di hari Arafah ni saya nak minta satu saja daripada semua. Kalau boleh 300 orang ni doakan saya, satu paling kurang. Lebih tak apa, satu ni mesti jangan tinggal. Doakan saya menjadi orang yang ikhlas dan ikhlas. Satu saja. InsyaAllah. Lain tu terserah. Nak doakan apa ke terserah. Yang ni memang permintaan. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan.
Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran, Al-Fadil, Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh pada hari yang penuh barakah pada hari ini. Semua kita yang berpuasa pada hari Arafah, mudah-mudahan mustajab doa kita, diberi kelapangan petunjuk hidayah dan pimpin kita ke jalan yang diredai Allah dan akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit, sebab kita berada di kuliah dengan membaca kalamullah, berdoa, mudah-mudahan Allah ijabah dan dipermudahkan segala urusan pada mereka semua, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman dan juga kepada para jemaah yang telah bersama pada hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, saya bagi pihak Gubernur Iman mohon maaf atas apa jua ucapan perbuatan yang menyinggung hati dan perasaan sepanjang persahabatan kita di Google Meet. Mudah-mudahan ukhuwah kekal hingga ke jannah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kerana kuliah kita berakhir selepas kuliah duha nanti untuk hari ini, dan esok kita menyambut Hari Raya dan hari Jumaat cuti lagi, dan insyaAllah Gubernur Iman akan bersiaran semula pada hari Sabtu jika tidak ada aral melintang. Jadi rujuk kepada Google Meet, rujuk kepada WhatsApp untuk mengetahui info-info terkini berkaitan dengan kuliah-kuliah selepas cuti Hari Raya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita sepanjang kita bercuti. Yang mana nak balik kampung hari ini, mudah-mudahan Allah permudahkan perjalanan, selamat sampai ke destinasi masing-masing. Seperti Ustaz tadi, minta doakan Ustaz ikhlas, dan juga kita juga doakan kita sesama sendiri juga, kita terus ikhlas, terutama dalam menuntut ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Kuliah kita seterusnya ialah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi. Dah pun mungkin ada di talian untuk tafsir surah An-Nur. Jadi bagi yang ada kelapangan waktu, bolehlah teruskan bersama dengan kuliah duha. Dan mana yang mungkin ada yang dah nak balik ke kampung, buat persediaan dan sebagainya, moga Allah permudahkan segalanya. Jadi sebagai penutup kuliah pada pagi ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah penutup dengan kuliah Al-As. Jadi saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kepada semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan.